Assalamualaikum, nama saya Nurul Hafizah Ain binti Muhammad Hadi dan partner saya Nur Nazifah binti Baharudin. Kami ingin membentangkan tajuk kami iaitu Gadaian Islam di Malaysia. Perkataan gadaian dalam bahasa Arab dinamakan arahnu, manakala dalam bahasa Inggeris dinamakan mortgage dan pound. Maksud gadaian adalah meletakkan sesuatu barang yang berharga sebagai jaminan kepada sesuatu hutang yang diperoleh seorang pemberi hutang. Sebagai contoh, sekiranya orang yang berhutang tidak dapat melunaskan hutangnya, maka si pemberi hutang boleh mendapatkan kembali barang atau wangnya daripada barang gadaian tersebut. Hukum gadaian adalah harus. Sejarah gadaian. Di Malaysia, aktiviti pajak gadai telah bermula sejak zaman masyarakat Melayu tradisional iaitu pada abad ke-15 di mana kalangan pemimpin-pemimpin besar dan masyarakat Melayu pada waktu itu akan menyerahkan sebahagian harta benda mereka kepada peniaga-peniaga Cina sebagai jaminan ke atas pinjaman atau hutang yang diberikan. Pada tahun 1940-an, ekonomi dan kewangan Islam mula dibangunkan di Malaysia sebagai alternatif pembiayaan kepada sistem kapitalis dan sosialis. Antara institusi kewangan Islam yang tumbuhkan di Malaysia ialah Lembaga Tabung Haji iaitu pada November 1962. Penubuhan institusi tersebut bagi membolehkan umat Islam menyimpan secara beransur-ansur untuk pembelajaran menunaikan ibadah haji dan secara tidak langsung untuk membuat pelaburan yang berasaskan syariah. Operasi pajak gadai berlandaskan syariah yang pertama di Malaysia dilancarkan oleh pihak Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu yang menubuhkan Muasasah Gadaian Islam Terengganu yang beroperasi pada Januari 1992. Ia juga diikuti dengan pemodelan Kelantan Berhad iaitu PKB yang menubuhkan kedai Arahnu di Kota Baru pada Mac 1962. Melihat kepada potensi sistem ini sebagai alternatif pada sistem pajak gadai sedia ada iaitu konvensional, ianya bebas daripada riba dan gara. Maka, pihak Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam iaitu YAPIM berhasrat untuk melaksanakan sistem ini. Bank Negara Malaysia telah mengesyorkan agar Bank Rakyat melaksanakan perkhidmatan gadaian ini dengan kerjasama YAPIM di mana pelancaran produk tersebut diadakan pada 21 Ogos 1993 dan diikuti dengan bank-bank perdagangan yang lain. Ringkasannya, dengan pertumbuhan yang positif, Malaysia telah menjadi negara pertama yang melaksanakan transaksi pajak gadai Islam. Terdapat juga dalam Al-Quran iaitu surah Al-Baqarah di mana ada firman Allah yang bermaksud, jika kamu berada dalam musafir lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh sedangkan kamu tidak mendapati juru tulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang oleh orang yang pemberi hutang. Seterusnya, gadaian mempunyai 3 konsep. Yang pertama, Al-Qardus Hasan iaitu perjanjian pinjaman di antara pemajak dan penggadai. Hutang atau pinjaman semata-mata dan tidak dikenakan sebarang faedah atau cas. Namun, peminjam digalakkan memberi sumbangan ikhlas ketika membayar balik pinjaman tersebut. Yang kedua, Al-Wadiyah Yad Amanah iaitu penggadai perlu menyediakan barang gadaian sebagai jaminan peminjam yang akan dibayar. Ia juga merujuk kepada akad yang akan berlaku untuk menjaga barang yang dijaga dengan jaminan. Penggadai mengamanahkan pemajak menjaga barangan gadaian sepanjang tempoh pinjaman. Jika sesuatu berlaku kepada barang gadaian tetapi bukan dengan kelalaian, barang gadaian tersebut tidak perlu diganti. Yang ketiga, Al-Ujrah iaitu yuran simpanan. Pemajak dibenarkan mengenakan upah kerana menyimpan barang gadaian dengan baik dan selamat. Pemajak dipertanggungjawabkan mengganti barang yang hilang maupun dicuri kepada penggadai jika gagal mematuhi perjanjian. Gadaian juga mempunyai banyak peranan, antaranya ialah sebagai modal bagi perniagaan kecil, sebagai sumber keperluan keuangan pendidikan, sebagai asas yang menggalakkan simpanan dan pelaburan, dan terakhir sebagai khidmat masyarakat supaya tidak terjebak dengan skim yang tidak sah. 3 institusi gadaian Islam di Malaysia. Yang pertama, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia iaitu YAPIM adalah institusi yang membiayai keuangan sendiri dan pembangunan sosio-ekonomi ummah. Ia juga membantu meringankan bebanan keluarga yang berpendapatan rendah atau kumpulan B40 dalam menangani aspek kebajikan dan pendidikan anak-anak, khususnya untuk memulakan sesi persekolahan dan persediaan kemasukan ke institusi pengajian tinggi. Yang ketiga, Bank Islam Berhad iaitu memberi alternatif kepada orang Islam di negara Malaysia menggunakan perbankan berdasarkan syariah.
Ia juga menjadi peneraju yang inovatif yang menjadikan negara sebagai hub keuangan Islam global yang penting. Bank Islam juga memperkenalkan banyak produk yang dianggap sebagai pertama di Malaysia untuk mengekalkan kesetiaan dan persepsi pelanggan. Yang ketiga adalah institusi Agrobank, iaitu menjadi bank yang mula mengamalkan konsep perbankan Islam secara keseluruhan. Ia juga menawarkan produk dan perkhidmatan perbankan Islam untuk individu dan syarikat-syarikat di Malaysia. Pada masa kini, Agrobank mempunyai 192 cawangan di Malaysia yang menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan. Agrobank juga mempunyai sistem perbankan atas talian iaitu internet banking melalui sistem yang dinamakan Agronet untuk memudahkan pengurusan perbankan dalam kalangan pelanggan mereka. Produk yang ditawarkan oleh institusi gadaian Islam di Malaysia, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia iaitu YAPIM, ada dua produk iaitu Arahnu Business juga Arahnu Gold. Arahnu Business adalah satu produk bertujuan untuk bantu pelanggan yang memerlukan sumber duit. Margin pinjaman dia sebanyak 80% dan juga produk ini juga memiliki tempoh gadaian sebanyak 10 bulan. Seterusnya produk emas Yapim yang dikenali sebagai Yapim Gold. Produk ini juga ada tawarkan 80% mengikut margin pinjaman. Tempoh dia 10 bulan gadaian. Bank Islam Malaysia Berhad ada mempunyai produk iaitu Arahnu Bank Islam dan juga produk Akon Pelaburan Wahid. Arahnu Bank Islam yang merupakan pembiayaan jangka pendek di mana pelanggan akan menjaga emas sebagai aset gadaian. Arahnu Bank ini juga mengikut konsep syariah dikenali sebagai konsep tawaruk. Seterusnya produk Akon Pelaburan Wahid, ia satu kontrak dengan satu pihak yang benarkan pihak satu lagi bertindak sebagai ejen untuk melaksanakan tugas tertentu. Produk ini mematuhi syariah Islam. Agrobank ini dia punya dua produk iaitu Arahnu Agrobank dan juga Agrotrust. Arahnu Agro ni dilangkah secara segera kepada pelanggan iaitu penggunaan barang kemas sebagai cagaran ke atas pembiayaan yang diberikan. Agrotrust dia merupakan satu produk pembiayaan yang dikenal khusus bagi membantu usahawan mikro yang tergolong daripada kumpulan B14. Agrobank ini juga dapat membantu petani. Perbezaan sistem gadaian Islam dan konvensional. Aspek pinjaman, gadaian Islam tak kenakan faedah dan riba, manakala gadaian konvensional dikenakan faedah dan riba. Dari segi cas, gadaian Islam rendah dan juga gadaian konvensional tinggi. Unsur gadaian Islam tak ada unsur penipuan atau penindasan, manakala gadaian konvensional dapat penindasan dan penganiayaan. Tempoh bayaran balik bertolak ansur bagi Islam, dan gadaian konvensional mengenakan wang tambahan. Nilai gadaian Islam, nilai gadaian yang sepatutnya. Gadaian konvensional menetapkan nilai tara. Matlamat gadaian Islam membantu golongan susah dan mendekatkan diri kepada Allah. Gadaian konvensional pula membebankan golongan susah dan mengutamakan keuntungan semata-mata. Gadaian Islam bagus kerana tidak membebankan masyarakatnya, manakala konvensional dia menyusahkan sikit kerana ada penipuan dan penindasan. Selain itu dia juga mengenakan wang tambahan jika masyarakat tidak mengikut tempoh bayaran balik itu. Sistem pajak gadai adalah sistem pinjaman berbentuk cagaran dan telah lama digunakan. Mereka yang memiliki pinjaman segera tidak lagi tergolong dengan sistem pajak gadai sedia ada konvensional yang bersifat menekan dan menindas. Ada
Terdapat institusi pajak gada di Malaysia yang mempunyai matlamat dalam memberi kesan baik kepada masyarakat dalam usaha membantu golongan yang berpendapatan rendah bagi mendapatkan tunai segera dengan pelbagai produksi yang mudah. Kewangan Islam dilihat berpotensi untuk menawarkan alternatif sistem ekonomi dan kewangan yang lebih adil kepada semua lapisan masyarakat. Pajak gada Islam diharapkan dapat membantu meningkatkan dan mengukuhkan taraf sosial ekonomi masyarakat. Diharapkan pihak-pihak ini akan memberikan penekanan kepada pembangunan sosial ekonomi masyarakat dan bukannya memfokuskan kepada potensi keuntungan semata-mata. Terima kasih.